Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Ia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar dengan pena. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ingatlah, sebenarnya manusia itu bersifat melampau dan takbur. Proses perkembangan Islam bermula dengan penyebaran ilmu agama melalui peranan para pedagang serta ulama yang merantau hingga ke Nusantara Melayu. Evolusi penyebaran ilmu agama ini kian menarik perhatian umat, hinggalah gaya pendidikan Islam secara tidak formal telah berubah menjadi institusi pengajian tradisi di perkampungan Melayu. Individu terdiri daripada anak-anak remaja didikan desa berkampung di pondok-pondok wakaf serba kekurangan, semata-mata untuk mendekati, menghayati, sekaligus mendalami nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka rela berpisah dengan keluarga dalam usia muda semata-mata untuk dibentuk menjadi insan bertakwa yang pasrah mengabadikan diri kepada Allah sepanjang hayat. Sistem pendidikan Islam Malaysia bermula di institusi perkampungan Pondok Serata Tempat semenjak sebelum peperangan dunia kedua lagi, khususnya di Kelantan dan Kedah. Pendokong pusat pengajian tradisi ini terdiri daripada para ulama bergelar Tok Guru yang amat berpengaruh. Ramai pelajarnya melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di Timur Tengah bagi menandakan kebangkitan arus keilmuan Islam ala Melayu di tahap lebih tinggi. Ustaz Yahya Haji Harun, anak kelahiran Sikh, berusia 58 tahun, semenjak 20 tahun lalu berkhidmat di Jabatan Agama Islam Daerah Sikh sebagai penyelia masjid. Pendidikan awal di Sekolah Pondok Lanai Bali amat membantu kerjayanya sebagai penggerak dan sumber maklumat berkaitan aspek keagamaan. Dan mengaji pula masa itu, sebelum subuh, sebelum azan subuh ada satu kelas Tok Guru Tuas Negeri Mengajar. Lepas tu kita berhenti sembahyang subuh. Lepas waktu subuh semua nak masuk ke kelas sekolah pula, ada lagi satu kelas. Lepas tu kita masuk mengaji kelas biasa daripada pukul 8 sampai pukul 1 sampai masuk waktu zuhur, dan kita berhenti sembahyang zuhur berjemaah. Habis waktu zuhur itu makan tengah hari, relaxat. Lepas tu pergi kelas lagi. Kelas lagi balik ke pondok. Pondok ni pondok masing-masing buat. Ada yang pondok wakaf, tapi tak ada lah asrama apa semua, pondok sendiri masing-masing. Lepas kita balik sembahyang asar, lepas tu ada lagi kelas. Maknanya sepenuh masa belajar masa tu. Adik Muhammad Zul Husni Ayub, 14 tahun, baru setahun mengikuti pengajian di Sekolah Pondok Nurul Islah. Tinggal sendirian di pondok papan beratapkan nipah bersaiz kecil, tidak pernah membatasinya untuk mendalami pelbagai kitab agama dalam bahasa Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد. 2007 saya masuk, saya hanya reti baca alif bata sajim lah sampai ya. Tak kenal apa pun. Kalau nak tajwid tu memang tak kenal. Tapi bila dah mengaji lama kelamaan dia reti sendiri. Israel illa ma harrama Israel ala nafsi. Saya ambil sehari semuka. Lepas dalam semuka tu ulang pamarik tu ulang pamarik. Ingat tak ingat kenal lah, ingat biasa-biasa ni. Lepas sebelum subuh tu baru mengapai lagi ingat. Lepas tu lepas
Lepas subuh tu baru masuk kelas, baru hantar sabak kat ustaz. Kemahiran bertaranum, berqasidah serta berburdah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teras utama pengajian di perkampungan pondok. Penghafalan menjadi kaedah pembelajaran yang ditekankan dalam sistem pengajian pondok. Murid-murid di peringkat permulaan menghafal kitab-kitab ilmu yang dikarang secara ringkas, dikenali sebagai manj dan mukhtasar, sama ada dalam bentuk puisi maupun prosa, seperti manj al-ajrumiyah, zabat, alfiyah dan sebagainya. Tidak wujud batas-batas yang jelas antara peringkat-peringkat pengajian, sekalipun memang terdapat peringkat-peringkat rendah, menengah dan tinggi dalam sistem pengajiannya. Sekolah Pondok Darul Islah diasaskan Ustaz Bakar Taib, kini antara beberapa pusat pengajian Islam tradisi yang masih digerakkan secara persendirian tanpa bantuan kerajaan, khususnya di Kedah. Kesemua 120 pelajarnya lelaki, hidup berdikari mendiami pondok menjalani tempoh pengajian antara 7 hingga 10 tahun sebelum ada yang melanjutkan pengajian di Mesir maupun Arab Saudi. Tradisi pengajian pondok dipertahankan walaupun ianya dibina oleh pengasas, termasuk menerima derma serta bantuan ikhlas masyarakat kampung. Sekolah-sekolah ini hanya terdapat di Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, sekalipun bentuk pengajian seperti ini kian pupus. Suatu masa dahulu, sistem pengajian pondok cukup populer menjadi perlambangan nilai keislaman di lokasi tapak pondok. Malah boleh dikatakan, inilah sahaja sistem pengajian Islam yang menampung keperluan masyarakat di pedalaman ketika itu. Tempat tinggal pelajarnya yang berhampiran kediaman tuan guru menjadi pengenalan pengajian umum, berbeza dengan pengajian sekolah yang dikenali sebagai nizami. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara tradisional ini turut dikenali sebagai sistem halaqah atau lingkaran dengan merujuk kitab-kitab lama tanpa sukatan tertentu, tetapi menuruti tuntutan mazhab Syafi'i sahaja. Akbar Al-Imam dikeluarkan pada tahun 1905 dan Madrasah Al-Iqbal pada tahun 1908. Dari situ kemudian beberapa madrasah mula dibina lagi. Pada tahun 1921 di Pulau Pinang, Madrasah Al-Masyhur Islamiyah itu yang paling besar. Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Ko K. Kim menarik perhatian bahawa pengajian sekolah pondok pernah mencetus kegemilangan bagi pengembangan dakwah serta ajaran Islam di kalangan masyarakat. Namun, fenomena ini berubah apabila sesetengah pihak melihat sistem pengajiannya hanya satu pengabadian mutlak terhadap agama tanpa tuntutan membangunkan bangsa dan negara. Golongan Islam yang kemudian dikenali sebagai kaum muda mula mendesak orang Melayu supaya menerima perubahan. Mereka juga mengkritik orang Melayu kerana masih percaya pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam. Jadi mereka keluarkan Akbar yang dipanggil Al-Imam. Dan tak lama kemudian dibina sebuah sekolah agama moden yang dipanggil madrasah. Perkembangan sistem pendidikan madrasah yang muncul selepas pergerakan Islam moden telah berjaya menyuntik pembukaan minda masyarakat Melayu, sama ada dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Islam ketika itu dilihat sebagai satu cara hidup, bukan sebagai agama ibadah semata-mata. Di sebalik perubahan pada sistem pengajian tradisi, jauh di kampung Banggul Kiat seberang Pekan Sik, satu-satunya pengasas sekolah pondok yang masih hidup, Tuan Guru Haji Saleh Haji Musa, tidak pernah pudar semangat untuk menyebarkan syiar Islam dengan caranya tersendiri.
Sumbangan berkesan ulama tersohor ini membangunkan institusi pengajian Islam tradisi, telah membolehkannya dianugerahkan tokoh Tuan Guru Sekolah Pondok peringkat Kedah 2010. Sekolah Pondok Haji Saleh ini cukup dikenali sebagai pusat pengajian umumi, memberikan kuliah agama pada masyarakat umum. Setiap Jumaat mencecahi 3.000 orang, melatih pelajar remaja menguasai pembacaan kitab, seterusnya melatih pembacaan dan penulisan jawi di kalangan pelajar muda yang baru mendaftar. Jumlah pelajarnya 70 orang, manakala penghuni pondok berusia emas seramai 120 orang, sama ada berkelamin maupun tinggal berseorangan. Pembelajaran dikendalikan dalam bahasa Arab dengan tumpuan kepada subjek-subjek fardhu ain, selain tauhid, fiqh, tasawuf dan tafsir hadis. Anak sulung Tuan Guru, Syekh Muslim lulusan Syariah Universiti Al-Azhar, turut mengajar fiqh dan nahwu saraf sebagai mendokongi usaha ayah membangunkan persekolahan pondok. Perbezaan sistem pengajian pondok dengan sistem persekolahan bukanlah semata-mata aspek fizikalnya seperti situasi pelajaran, tempat tinggal dan lain-lain, tetapi merangkumi aspek penyusunan pengajian, mata pelajaran, kitab-kitab yang digunakan, kaedah penyampaian, guru-guru dan sebagainya. Kaedah penyampaian menunjukkan guru membaca serta menghuraikan kandungan kitab, sementara murid bersila menadah kitab sambil membuat catatan dabit apa-apa yang perlu di atas kitab. Dalam mengajar kitab-kitab bahasa Arab, guru menggunakan pendekatan muwahhad atau bersepadu. Bila kita masuk di sekolah dan di sistem pondok, masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Tapi di pondok ni dia ada satu kelebihan, iaitu kita mendapat satu kemanisan ilmu yang kita belajar tu. Prestasi sistem pengajian pondok yang sangat cemerlang suatu ketika dahulu telah menarik perhatian para ibu bapa untuk mendaftarkan anak kesayangan mereka mendalami ilmu agama walaupun pada usia muda. Walaupun jumlah mereka berkurangan, namun atas sebab tertentu, masih ada ibu bapa yang tiada masalah untuk menyerahkan anak mereka mengaji di sekolah pondok. Terkejut sebab dia berminat tentang sekolah agama ni. Terkejutlah kan. Sebab dia terharu lah. Sebab dia sebenarnya sangat nakal. Budak yang paling nakal kalau kat taman tu. Kalau malam sakit rajin jalan kan. Tiba-tiba dia minta nak main sini, kita pun jadi terkejut kan. Tapi fikir agak sebab dia nak tahun depan nak ambil PSR. Jadi kita tak apa nak bagi kan. Tapi dah dia minta sangat tu yang main tak enggak. Pendidikan Islam di sekolah pondok kini kekal unik. Selain berjasa sebagai pusat pengembangan ilmu agama umumi, ianya juga menjadi persinggahan terakhir warga emas beribadah mengabadikan diri kepada Allah sebelum meninggalkan dunia yang fana. Keadaan ini telah membuatkan sistem pengajian pondok memiliki kelebihan di samping kekurangan, hingga akan ada yang dikekalkan dalam rupa bentuk asal, walaupun kini mula menumpang kepada sistem persekolahan moden. Ustaz Muhammad Fazilul Helmi mendekati pengajian sekolah pondok di Patani, Thailand ketika berusia 17 tahun sebelum mengikuti pengajian di Pondok Haji Saleh semenjak 5 tahun lalu. Kini diberi kepercayaan memimpin kelas pengajian ilmu tauhid, faraid dan tasawuf di samping sepanjang bulan percutian mengendalikan program motivasi Islamik di kalangan remaja setempat. Bekas pelajar sekolah menengah Al-Bukhari Al-Ustar ini selain menguasai ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu alat, juga mahir membaca kitab-kitab agama dan manhaj yang turut memperkenalkan program pengajian dalam bentuk kurikulum. Ustaz Helmi yakin dengan pilihannya mengaji pondok, walaupun ramai rakan sebaya berbeza haluan, untuk melangkah jauh sebagai pendakwah Islam yang berilmu tinggi membangunkan agama. Di pondok ni kita lebih pengajian agama tu lebih detail, kita fokuskan kepada pendidikan agama. Jadi lebih kita mendapat kita rasa satu perbezaan yang ketara. Bila kita masuk di sekolah dan di sistem pondok, masing-masing ada kekurangan dan kelebihan.
Tapi di pondok ni dia ada satu kelebihan, iaitu kita mendapat satu kemanisan ilmu yang kita belajar tu. Dalil dia fa'lam annahu Pembentukan sahsiah pelajar di sekolah pondok lebih ketara jika dibandingkan dengan sistem persekolahan. Disiplin serta tuntutan ibadah tanpa kompromi membentuk pelajar menjadi muslimin yang lengkap, bersedia menangkis godaan duniawi. Falsafah manhaj sebagai ilmu kurikulum menambah nilai jati diri pelajarnya menjadi pemimpin agama di masa hadapan. Fenomena sekolah pondok di era serba membangun ini, walaupun kian terhakis, namun tetap melakari fenomena menarik transformasi atau penghijrahan penghuninya mencari suasana hening dan sepi tanpa kekalutan duniawi semata-mata, mengabadikan diri pada Tuhan. Selepas 1960-an, pendidikan Islam melalui proses perkembangan yang cukup mencabar. Kerajaan telah memberikan perhatian serius terhadap pelajaran agama di sekolah-sekolah bantuan kerajaan aliran Melayu. Usaha ini semata-mata bertujuan memperkasakan pendidikan Islam sebagai satu landasan untuk melahirkan modal insan yang bersifat holistik, boleh memberi sumbangan bukan sahaja terhadap diri individu, tetapi juga berketerampilan untuk memajukan masyarakat, bangsa dan agama. Dulu sebelum mereka daftar, kalau sekolah rakyat ni, guru-gurunya latihan tak ada. Gajinya lebih kurang antara 500 hingga 1000. Pencen tak ada. Murid-muridnya tidak ada bantuan-bantuan. Staf sokongan pun tidak ada jaminan. Tapi apabila didaftarkan Kementerian Pelajaran, guru, murid, staf sokongan mendapat banyak faedah lah. Antaranya guru diserapkan yang layak, ada ijazah, ada diploma, kita serapkan jadi guru kementerian dan mendapat gaji sama dengan guru kementerian. Ramai tokoh ulama yang bertindak mengendalikan pengajian Islam tradisi berteraskan kurikulum Timur Tengah, khususnya Mesir, mendirikan sekolah-sekolah pondok dan madrasah untuk mengembangkan ajaran Islam. Antaranya ialah ulama Muhammad Yusuf Ahmad, kelahiran 1868 hingga 1933, digelar umum sebagai Tok Kenali, alim Rabbani yang mendirikan sekolah pondok serta madrasah Tok Kenali ketika hayatnya. Cucu Tok Kenali, Ustaz Haji Wan Muhammad dan Haji Ahmad Yusuf, seringkali melontarkan kenangan terhadap sumbangan Tok Kenali mencetus sistem pengajian Islam berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang cukup tersohor hingga ke serata Asia Tenggara. Penghijrahan serta pengorbanan Tok Kenali bermula apabila melanjutkan pelajaran agama di Tanah Suci Mekah sebelum kembali berbakti mengembangkan syiar Islam. Wali keramat ini dikatakan memiliki ilmu laduni, yaitu keilmuan kurniaan ilahi tanpa pelajari yang memartabatkannya sebagai amat disegani serta digeruni. Cara Tok Kenali sendiri lain daripada yang lain. Semasa dia mengajar, dia biarkan budak-budak, kalau biasa kalau orang belajar agama ni ada yang membacanya, jadi dia dengar aja. Jadi dia kata cerita orang lah, dia sedang tidur je, tapi kalau tempat yang salah tu dia tegur. Jadi kalau orang lihat dia seolah-olah tidur. Jadi maknanya perhatian dia itulah yang agaknya ilmu Rabbani ataupun itulah yang apa ni, keberkatan tu banyak tu. Murid-murid juga begitu. Yang kalau kita kata belajarnya sedikit ataupun tak pandai, tapi ke belakang ini boleh jadi tok guru. Itu yang uniknya tu. Ialah kita sangat-sangat kecewa oleh kerana seorang tokoh yang begitu agung tiba-tiba pengajarannya sudah tak bermaya dan kita katakan keberkatan pun sudah lumpuh lah. Sedangkan ianya kelebihan Tok Kenalinya ialah tentang keberkatan. Yang benar ini yang sekarang ni jarang ada. Keberkatan alim ulama ini memang sekarang ini juga tidak banyak lah kita katakan. Jadi itulah satu perkara yang agak kelebihan Tok Kenali ini, ianya keberkatan.
Kepemimpinan dan keilmuan ulama bukan sahaja sekadar menjadi guru pondok, malahan mereka juga turut menjadi penasihat dan pakar rujuk dalam permasalahan agama, sama ada dirujuk oleh anggota masyarakat setempat maupun oleh pemerintah. Sejarah ketokohan ulama-ulama kelahiran alam Melayu seperti Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Palimbani, Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, ramai lagi berperanan penting dalam era kebangkitan Islam. Mereka inilah menjadi jambatan penghubung antara ulama Melayu dengan ulama Timur Tengah, di samping menunjukkan minat tinggi terhadap perkembangan senario politik Islam. Oleh kerana mereka ini tidak mendapat ijazah yang berbentuk sijil yang naik waktu convocation, mereka habis kitab tu habislah, sijil tamat sekolah saja. Tidak ada degree peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 apa semua, maka menyebabkan kita dapati orang jenis macam ini tidak orang yang kelulusan pondok tu kita payah, kecuali mereka ni kalau cerdik, kalau pandai lagi, kalau cemerlang, mereka akan bertukar pergi ke boarding school ataupun sekolah-sekolah yang ada asrama. Di sana mereka akan terus mendapat sijil pengiktirafan sekolah itu, terus menyambung pelajaran ke Mesir. Tradisi pengajian sekolah pondok ini telah menjadi asas kepada penubuhan sekolah-sekolah agama rakyat di seluruh semenanjung Malaysia. Sekalipun sekolah agama banyak dibina, hanya sebahagian kecil yang memperlihatkan prestasi cemerlang di dalam bidang pendidikan dan akademik. Sebahagian sekolah-sekolah ini terpaksa ditutup atas pelbagai sebab. Sebab paling utama ialah ketiadaan wang yang cukup untuk menampung perbelanjaan mentadbir sekolah-sekolah tersebut. Bantuan daripada orang ramai tidak cukup untuk menampung perbelanjaan sekolah-sekolah itu. Daripada melihat nasib pelajar terus terumbang-ambing, perhatian yang serius mula diberikan kerajaan untuk mengambil alih pentadbiran sekolah-sekolah pengajian tradisi ini. Secara idealnya, kemelut pada sekolah agama rakyat perlukan satu reformasi pendidikan yang menyeluruh. Pembangunan sekolah agama atau pondok untuk jangka panjang mestilah dilakukan secara menyeluruh ke arah satu sistem bersepadu untuk menyatukan konsep ilmu yang menggambarkan pemikiran dinamik dalam merancang sistem pendidikan Islam alaf baru. Pembangunan semula konsep pendidikan serta persekolahan Islam yang lengkap merupakan satu usaha yang berat. Tidak dapat dinafikan bahawa usaha ini menuntut pengorbanan besar serta daya intelek tinggi. Ma'had Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggul dikunjungi lantaran peranan besarnya mencetus pemikiran serta kesedaran baru di kalangan penggerak sekolah agama rakyat. Program pendaftaran sekolah agama sebagai sekolah agama bantuan kerajaan melalui strategi bersepadu Kementerian Pelajaran Malaysia telah menemukan banyak kejayaan. Langkah ini membolehkan sekolah-sekolah seperti Ihya Asy-Syarif ini menerima pelbagai bantuan yang lebih baik daripada bantuan yang diterima sebelum ini. Pada peringkat awal, bantuan kerajaan ini telah pun mengatasi bantuan allowance guru, pengurusan sekolah, pembaikan kecil, bantuan kursus dan bantuan buku teks. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Orientasi pendidikan Islam menanam nilai keimanan berasaskan ilmu pengetahuan terhadap kewujudan kuasa yang mutlak di alam semesta, di samping sentiasa mencari ilmu untuk membangunkan kehidupan masyarakat Islam setempat maupun sejagat. Teks serta bahan bacaan haruslah tampil sebagai wacana ilmu bersifat moralistik dengan skopnya menyatukan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu keduniaan untuk melengkapi keperluan hidup manusia. Para guru merupakan aset penting dalam sistem pendidikan, telah menerima ganjaran lebih baik serta terjamin di bawah program sekolah bantuan kerajaan ini. Nama Al-Ihya Al-Syarif memberi erti menghidupkan kemuliaan, bertujuan membangunkan masyarakat Islam sempurna menuju akhirat dan progresif memuliakan dunia. Jika pengasasnya, Ustaz Abu Bakar Al-Baqir, telah menggerakkan pemikiran asas terhadap arah haluan sekolah pondok, maka kini cabaran tersebut harus diteruskan tenaga utama generasi terkini.
Dan dengan pendekatan baru ini, sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan ada dua keistimewaan. Dia ada dua sijil. Satu sijil pencapaian akademik, sama seperti sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran, manakala satu lagi ada sijil agama, contohnya sebagai sijil tinggi agama STAM. Laporan Razak 1956 dilihat sebagai idea merombak sistem pengajian subjek agama di sekolah-sekolah. Allahyarham Tun Abdul Razak Husin, Menteri Pelajaran ketika itu, telah menubuhkan jawatan kuasa pelajaran yang mengesyorkan perubahan dalam kandungan serta pendekatan mengajar subjek agama supaya ianya lebih relevan dan berkesan. Sistem pengurusan pendidikan agama di sekolah kerajaan maupun kendalian rakyat harus dinamik dan berdaya saing. Ternyata bahawa Penyata Razak 1956 telah memberikan ancakan paradigma kepada sistem pendidikan kebangsaan secara bersepadu. Apabila semakan dibuat terhadap laporan Razak, maka lahirlah Penyata Rahman Talib 1960 yang membenarkan pelajar-pelajar sekolah agama menduduki peperiksaan sijil rendah pelajaran SRP. Kemudiannya pada 1964 dibenar pula mengambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Bangunan Universiti Sains Islam Malaysia USIM yang tersergam indah dinilai mengimbasi sejarah penubuhan Kolej Islam Malaya pada 8 April 1955, menggambarkan usaha serius kerajaan mengembangkan pendidikan Islam. Aspirasi penubuhan kedua-duanya sama, iaitu mengeluarkan sarjana dan intelek bertakwa yang liberal terhadap pembangunan negara. Sekolah Islam Malaya ni diwujudkan tahun 1955. Sebenarnya hasrat untuk memastikan yang pelajar-pelajar daripada aliran pondok ni mendapat pendidikan tinggi, dan sistem franchise daripada Universiti Al-Azhar, sebab Kolej Islam Malaya tu Al-Kuliah dalam bahasa Arab, Al-Kuliah Al-Islamiyah Biklanj, sebenarnya adalah cawangan daripada Universiti Al-Azhar yang ditubuhkan di sini. Dan di peringkat awal juga sebenarnya sudah ada pensyarah daripada Universiti Al-Azhar yang ditempatkan di Kolej Islam Malaya ni lah. Apa yang penting bagi mereka untuk pembangunan insan, khususnya dalam bidang keagamaan. Pada 1966, kursus pengajian sijil tertinggi Kolej Islam Malaya telah dipindahkan ke bangunan baru di Petaling Jaya yang kemudiannya dinaik taraf menjadi Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Peletakan batu asasnya disempurnakan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak Husin, ketika itu Timbalan Perdana Menteri. Hari ini, Kolej Islam Malaya kemudiannya bertukar nama menjadi Kolej Islam Kelang sebelum dikekalkan dengan nama terkini Kisas. Kolej ini asalnya sebuah istana lama yang diwakafkan oleh almarhum Sultan Hishamuddin ibni almarhum Sultan Sulaiman. Sekolah peringkat menengah bertaraf asrama penuh ini, selain dilengkapi pelbagai aspek kemudahan, sentiasa mencipta nama, melahirkan ramai intelek bertakwa yang kini jadi pemimpin tertinggi. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang menempatkan Fakulti Pengajian Islam sekian lama menerokai cabaran memartabatkan pendidikan Islam hingga ke peringkat sewajarnya. Pada tahap ini, sistem pengajian Islam tempatan telah menghala ke arah yang tepat dan meyakinkan. Namun selain mengutamakan aspek kerohanian serta moral, maka aspek lain seperti pendidikan mental, jasmani, matematik, ilmu sosial, komunikasi, kejuruteraan, kedoktoran dan sebagainya wajar juga diberi perhatian. Menariknya juga apabila Tan Sri Datuk Dr. Abdul Hamid Osman terbabit sebagai pelajar Kolej Islam Malaya, pensyarah di Fakulti Pengajian Islam UKM, pengetua Maktab Perguruan Islam, serta pernah dilantik sebagai penasihat kepada dua bekas Perdana Menteri dalam aspek hal ehwal Islam. Kemudian tengah untuk jadi pensyarah dipinjamkan kepada Kementerian Pelajaran. Kerana pada masa itu Kementerian Pelajaran berfikir apakah corak pelajaran agama. Kerana pelajaran agama pada masa itu di bawah kerajaan negeri, milik Jabatan Agama dari segi jawatan dan dari segi kurikulum.
Maka apabila di tubuh Kementerian Pelajaran bahawa pelajaran agama menjadi pelajaran wajib, maka kenalah disusun semula pelajaran agama, dan saya dijemputlah oleh Menteri Pelajaran pada masa itu, Dr. Mahathir Mohamad. Dia kata, tolong corakkan pelajaran agama dalam Kementerian Pelajaran ini ke arah mana. Reformasi pendidikan Islam turut berkembang pesat apabila corak pendidikan Islamik pada kanak-kanak prasekolah disampaikan dalam cara menyeronokkan. Kandungan teks pembelajaran di Pusat Pengembangan Kanak-kanak Jenius Aulad di Kota Kemuning, Shah Alam ini sangat menyeronokkan dan syarat motivasi kehidupan bernilai keislaman. Buat pertama kalinya sistem pendidikan prasekolah berada pada tahap penarafan antarabangsa. Falsafah pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Idea awal penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA diilhamkan oleh Pengarah Bahagian Agama Kementerian Pelajaran ketika itu, Tuan Haji Nik Muhammad Muhyiddin Haji Wan Musa. Beliau mencadangkan agar citra sekolah-sekolah agama diubah corak supaya selaras dengan tuntutan dasar pelajaran kebangsaan. Misi perancangan mengambil alih sekolah agama rakyat ini bertujuan menjamin masa depan para pelajar aliran agama sekaligus mengangkat martabat golongan berpendidikan agama. Sistem ini melahirkan rakyat yang patuh kepada perintah Tuhan dan pada masa sama mempunyai ilmu fardu ain yang diperlukan masyarakat. Anjakan paradigma kepada cara pembelajaran serta gaya pemikiran yang kian terbuka amat jelas setelah kedua-dua sistem pengajian sekolah agama dan sekolah kerajaan digabungkan secara bestari. Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM ialah sijil yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui sistem peperiksaan yang menggunakan sepenuhnya bahasa Arab bertujuan menguji pencapaian pelajar di sekolah menengah agama negeri dan sekolah menengah agama rakyat. Pendidikan Islam berfungsi untuk melahirkan generasi berpengetahuan tinggi selari dengan tuntutan dasar kehidupan Islam, merangkumi ilmu teknologi, sains, ekonomi dan ilmu-ilmu sosial Islam. Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaita ya qala ya abdi ana Allah Allah. Program JCAP ialah akronim perkataan Jawi, bahasa Arab dan Farzu Ain. Ianya bertujuan untuk memperkasakan pendidikan Islam khususnya di sekolah kebangsaan. Pendidikan Islam di Malaysia mengorak langkah lebih jauh apabila menarik perhatian kerajaan Thailand untuk menghantar beberapa kumpulan pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 semenjak 2008 di sekolah terpilih untuk menempuhi sistem pengajian sekolah menengah kebangsaan agama. Sepanjang tinggal di asrama, pelajar Thailand telah menjalani kehidupan masyarakat Islam tempatan yang ternyata berbeza. Namun apa yang lebih penting ialah pendedahan secara langsung terhadap sistem pengajian Islam yang sangat berkesan dan relevan. Penghijrahan pelajar-pelajar Islam Thailand ini ke Malaysia berjauhan dengan keluarga tersayang, tentunya satu bentuk pengorbanan sementara ke arah merealisasikan kehidupan lebih baik pada masa akan datang. Peranan guru mengembangkan ilmu pengetahuan serta membangunkan pemikiran masyarakat, manakala sekolah adalah sumber untuk pembentukan insan sejahtera. Gurulah yang menanam akhlak serta sahsiah baik di dalam jiwa para pelajar, bukan hanya mengajar, malahan menjadi contoh dan petunjuk ke jalan yang benar. Program pendidikan Malaysia Thailand ini bukan sahaja melakari kejayaan, menjalin ukhuwah di kalangan warga Islam bersempadanan, bahkan juga merapatkan hubungan dua negara berbeza agama rasmi secara diplomatik. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Selangor
Satu lagi manifestasi sistem pembelajaran dan pengajaran Islam moden yang menggabungkan kandungan sukatan subjek Islam dengan kemahiran teknikal. Kebanyakan sekolah agama sebelum ini hanya memberi tumpuan kepada pelajaran agama dan bahasa Arab sahaja tanpa mata pelajaran sains, matematik, geografi, mekanikal dan lain-lain. Fenomena ini berlaku kerana pihak sekolah agama kurang mampu untuk memperuntukkan kos penyediaan prasarana teknikal dan makmal sains yang tinggi. Semenjak kurikulum bersepadu diperkenalkan yang amat jelas menitik beratkan tuntutan Islam, kejayaan pencapaian akademik serta sasiah diri sangat memuaskan. Bagi mereka yang mengambil mata pelajaran lukisan kejuruteraan, mereka boleh menjadi arkitektur. Manakala bagi mata pelajaran teknik kejuruteraan, mereka boleh mengambil mana-mana bidang kejuruteraan. Kelebihan mereka boleh menjadi engineer yang berjaya selain daripada mempunyai ilmu agama yang sangat tinggi melalui mata pelajaran Al-Quran dan Sunnah, Syariah Islamiah dan bahasa Arab tinggi. Pencapaian akademik pelajar sekolah berasrama penuh integrasi sangat memberangsangkan, apatah lagi pelajarnya merupakan mereka yang terpilih. Sukatan pembelajarannya bersilang ganti antara subjek teknikal dengan pengajian Islam. Projek Pendidikan Malaysia Australia untuk Afghanistan, MEIPA, yang menawarkan kursus perguruan kepada pensyarah maktab perguruan sejak 2009 mendapat sambutan baik. Seramai 30 pensyarah dengan 3 jurubahasa berkampung di kampus bahasa antarabangsa berlatih meningkatkan kemahiran dalam bahasa Inggeris dan pengajian Islam. The system that we learn here is a universal system. It is used in all over the world. And that's why we bring it back to Afghanistan. We try to apply it in Afghanistan. Now I have open mind and we have learned more things, and inshallah we will implement this all thing in my country through my teaching. And I agree to bring changing in my life and my culture too. Kami hanya memerlukan 6 bulan untuk menghasilkan kurikulum dan modul-modulnya. Jadi ini berasaskan kepakaran yang ada di IPG, KBA dan juga IPG Kampus Pendidikan Islam. Jadi kami telah bekerjasama dan menggunakan segala kepakaran yang ada dan untuk menghasilkan satu kurikulum dan juga modul-modul yang mantap yang telah juga diiktiraf oleh pakar pendidikan guru daripada Australia. Pelaksanaan program ini merupakan satu pengalaman yang mengayakan kami. Satu proses menjadikan kami bertambah pandai. Kerana cara pengendalian dia ialah cara kami mengajar dalam bahasa Inggeris dan orang Afghanistan akan menterjemahkan dalam bahasa Afghanistan. Selepas penjajahan ini, umat Islam terbelenggu dengan satu aspek pelajaran Islam, iaitu tentang fardu ain. Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia menjadikan pendidikan Islam bernaung dalam sistem perdana adalah satu-satunya landasan wajib ditempuhi murid dari peringkat prasekolah hinggalah sampai ke peringkat menengah atas. KPM telah menyediakan kurikulum pendidikan Islam untuk semua kategori masyarakat Islam di negara ini secara terancang dan sistematik. Kaedah serta teknik pengajaran tentulah harus dihayati tenaga guru pelatih di maktab maupun Institut Perguruan Islam secara berkala. Bakal-bakal guru ini diberi tanggungjawab yang bukan sedikit kerana kejayaan sistem pengajian terletak di bahu mereka. Komitmen serta pengorbanan mereka mendampingi pelajar menabur bakti dalam semangat dan jiwa Islam akan mencorak kejayaan misi ataupun sebaliknya.
Kaedah pembelajaran di institusi pengajian tinggi telah memperkenalkan beberapa subjek wajib maupun pilihan bertujuan mendekatkan remaja dengan nilai kehidupan Islam yang wajar dihargai serta disanjung. Subjek Bahasa Arab sentiasa menarik minat pelajar pelbagai jurusan di Universiti Malaysia Kelantan, Kubang Krian. Penghijrahan minda dalam rutin pembelajaran pelajar kian dirasai apabila pengambilan subjek pendidikan Islam diwajibkan tanpa kompromi. Kandungan subjek mendekatkan pelajar dengan pengetahuan serta kemahiran bersangkutan dengan ilmu-ilmu nakli yang intinya mengandungi mesej akidah, syariah dan akhlak. Pendidikan Islam dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP telah menggariskan iltizam serta kesungguhan berterusan Kementerian Pelajaran Malaysia, antaranya membudayakan penggunaan tulisan Jawi, meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah kebangsaan, aliran mata pelajaran dan bidang pengkhususan, memantapkan kurikulum, memperkukuh disiplin pelajar, perluasan program prasekolah, memastikan kurikulum PI dilaksanakan secara berkesan, meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran daripada menguasai Jawi, Farzu Ain dan Al-Quran. Garis panduan Pelan Induk turut merancang untuk memantapkan kerjaya perguruan termasuk merintis perubahan dan pembaharuan. Adik keistimewaan di Malaysia ni, di samping belajar agama, dia ada bahasa Arab untuk memperkukuhkan penguasaan agama dan sistem kita tu cantik. Setiap darjah itu ada tingkatan ada agama sampai kepada tingkatan 6 dan kita menawarkan sijil agama. Struktur pelajaran kita di atas landasan yang betul dan kita sampai kepada matlamat. Cuma sehari ini kita sedang bincang dalam pengajian Islam ini, saya dan intelek yang lain di luar negeri, saya selalu hadir di luar negeri dan di sini juga kita nak balik kepada kenapa selepas penjajahan ini umat Islam terbelenggu dengan satu aspek pelajaran Islam, iaitu tentang fardu ain. Tentang fardu ain, iaitu tentang ketuhanan, tentang sembahyang dan sebagainya. Kita tinggal satu aspek yang besar dalam Islam, iaitu dinamakan fardu kifayah, iaitu membangunkan kehidupan di atas muka bumi ini. Cabaran melestarikan pendidikan Islamik di semua peringkat jurusan, disiplin, struktur, ideologi, budaya dan gaya hidup masyarakat berbilang kaum pastinya menuntut perancangan bersepadu yang bestari. Pemikirannya harus meluas dan menjiwai keperluan bangsa Melayu dengan kandungan sukatan dinamik tetapi cukup fleksibel bagi menggalakkan momentum penerimaan. Proses perjalanannya harus rapi serta kemas, dilaksanakan bagi menampakkan fenomena penghijrahan daripada kekurangan kepada kelebihan, daripada ala kadar kepada pakej serba sempurna. Tidak dapat dinafikan bahawa corak serta rupa bentuk pendidikan Islam negara kita begitu pesat, kemas dan kukuh. Namun perjalanan direntasinya penuh liku dan ona, menuntut pengorbanan yang bukan sedikit. Islam adalah agama pedoman hidup, menggariskan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk buat ummah merancang matlamat kehidupan. Faktor pendidikan mampu menggembling firasat, gerak hati manusia serta kebestarian untuk memacu bangsa ke arah kegemilangan. Namun ianya harus segandingan antara kandungan duniawi dengan alam akhirat. Pendidikan Islam harus berdaya saing sekaligus bertaraf dunia sejagat, harus menunjukkan anjakan paradigma untuk melahirkan modal insan Rabbani selaras dengan pelan induk pembangunan pendidikan. Pendidikan Islam yang serba mapan ini sewajarnya memperkasa umat Islam supaya memerdeka jiwa penganutnya daripada belenggu kejumudan, kebekuan idea, ketandusan intelek serta kecelaruan budaya.